Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliya'i bimahabbatih wa khassa arwahahum bisyuhudi azamati. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manba'ul ulumi wal anwari wa ma'dinul ma'arifi wal asrari wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka manhajahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil kitabil aziz wa huwa asdaqul qail. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang dikasihi pengurusi madrasah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita manjatkan kesyukuran terhadap Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini dapat kita sama-sama di duduk di bawah bumbung madrasah ini untuk sama-sama memperingati satu peristiwa yang terlalu besar. Yang berlaku ke atas batang tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang dikatakan amrun khariqul lil adah, perkara yang mencarikan adat kebiasaan dan tidak dapat dijangkau oleh akal manusia yang terlalu pendek dan sempit. Iaitu peristiwa yang menggegar keimanan umat Islam di waktu itu, terutama di kalangan mereka yang baru menerima Islam. Di mana peristiwa ini saban tahun diperingati oleh seluruh umat Islam di seluruh pelosok dunia, menyambut, memperingati, mempaparkan ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi mengambil istifadah atau mengambil faedah dan manfaat yang besar, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam insan yang terlalu mulia. Laulaka ma kanatil aflaq, tidak kena engkau ya Muhammad, aku tak jadikan langit dan bumi dan segala makhluk. Oleh kerana itulah peristiwa ini tidak berlaku melainkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam saja di kalangan rasul-rasul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Diangkat ke atas setelah diperjalankan, yang mempunyai banyak isyarat-isyarat dalam menegakkan syariat dan hakikat, yang dia dapat mengambil istifadah yang besar daripada pengalaman yang amat hebat. Bukan sekadar satu cerita yang dihafaz kemudian dikumandangkan dalam majlis-majlis sahaja, tapi ia memberikan isyarat-isyarat yang tinggi yang dilakukan oleh zat yang maha sempurna terhadap Rasul yang terlalu mulia, yang menjadi Habib, kekasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana peristiwa ini
menggegar kedudukan keimanan dan menjadikan satu ta'ajub kepada kafir-kafir yang bodoh yang tidak mengenali ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan di awal pendedahan peristiwa ini dengan lafaz tanzih, subhana. Mana apa makna subhana? Ai usabbihu subhana. Aku mensucikan akan Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguh-sungguh suci. Ai minan naqais, daripada segala kekurangan. Zat yang kewujudan dia ala tarafnya wajib, asliyun. Wujud Allah ialah asli, berbanding dengan segala kewujudan makhluk. Hatta para malaikat sekalipun wujudnya bukan asli. Wujud ia adalah arif. Seluruh makhluk nama dia pun makhluk. Mana allazi khuliqa, benda yang dicipta dan dijadikan. Bila mana dia dicipta dan dijadi, bermakna kewujudan mereka bukan asli. Wujudan mereka baru datang dengan rahmat kasih sayang Allah. Mula kita menumpang sementara waktu sebelum kita dipanggil oleh malakul maut untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat yang bersifat sedemikian hebat, yang laisa kamitslihi syai', tidak ada keserupaan dengan makhluk yang sangat bersifat dengan kekurangan. Dia tunggal dalam ketuhanannya. Dia yang maha besar pentadbirannya, sehingga tidak boleh bergerak satu benda dan diam, melainkan dalam taksis iradat dan telah nyata dalam ilmunya. Itulah dia zat yang maha agung, kemudian memperjalankan insan pilihannya. Bila ia memperjalankan, kalau dipaham daripada ibarat ayat ini, tidak menjadi satu pertanyaan yang menakjubkan. Bahkan terselah nampak kehaibatan, kebesaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijalankan oleh zat yang maha agung. Zat yang maha agung, yang maha sempurna memperjalankan Nabi. Bukan Nabi berjalan sendiri, diperjalankan. Kalau seekor semut, dia memberitahu kepada sahabatnya, saya pusing di surau ini dalam masa 1 minit. Mungkin sahabat-sahabat semut dia lain terperanjat, ya, dia berjalan berasa pagi petang nak pusing. Tapi bila dia kata tidak, saya tumpang dekat kocik kawan tu. Ya, saya naik atas kaki kawan tu, saya masuk dalam kocik, saya duduk diam. Jadi kawan tu jalan 1 minit dah boleh pusing. Sebab dia diperjalankan, bukan dia berjalan sendiri. Maka Rasul diperjalankan. Apa sebab diperjalankan? Itu satu hadiah daripada Allah Ta'ala, takrimah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada insan yang termulia. Insan pilihan atas pilihan atas pilihan atas pilihan atas pilihan. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam menghadapi ujian-ujian yang hebat, kematian orang yang mendukung kuat kerja-kerja Islam yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai amanah besar dari Allah Ta'ala, wafatnya Abu Talib, wafatnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Ini menunjukkan kepada kita tekanan makin kuat dari segenap sudut. Maka oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan hadiah besar kepada baginda sallallahu alaihi wasallam bagi menunjukkan kuasa besar dia, boleh melakukan apa sahaja, supaya tidak ada kebimbangan dan ketakutan. Dan memang tidak ada kebimbangan
rasul yang mulia, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam kisah ini Allah Taala menyebut pertama sekali memperkenalkan akan dirinya. Subhanalladzi, maha suci Allah yang suci daripada segala kekurangan. Asra bi abdi, memperjalankan hambanya. Di sini lapas hamba mulia, dan dia tidak menyatakan dengan lapas yang lain. Itu dipanggil ubudiyah, kehambaan, satu sifat yang tinggi. Kemuliaan insan di dunia bila ia berjaya menterjemahkan ubudiyah, kehambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan merasakan kehambaannya kepada Tuhan, sehingga lenyap pandangannya kepada yang lain, melainkan kepada penghulu pentadbir sekalian alam, wallahu taala. Allah Ta'ala perkenalkan diri dia yang suci daripada kekurangan, dan mendedahkan satu peristiwa besar, asra bi abdi, memperjalankan hambanya, dan dipilih pada waktu malam, lailan, pada waktu malam. Kenapa tidak di siang hari? Batu mengikut para arifin banyak hikmah-hikmah. Ya, binatang yang liar pun kadang dia didik di waktu gelap malam. Ya, sebab dia zikir pun banyak. Tarekat sufi dia pakai zikir kelam. Ya, dia padamkan api supaya kita ingat kekelaman dosa kita, gelap dosa kita, gelapnya alam kubur besok. Ya, maknanya kegelapan-kegelapan ini maknanya ada isyarat-isyarat supaya kita fokus, supaya dapat kita tumpukan. Itu dia antara setengah daripada benda yang membantu kekhusyukan dalam ibadat. Ya, kalau orang kata zikir dalam kelam tak boleh. Kalau macam tu, bila api mati kat rumah tak payah ada semayang. Dan saya tak boleh semayang sebab api tak ada ini. Sebab syarat sah semayang mesti ada elektrik, ada lampu menyala. Kalau lampu tidak dibuka, maka semayang tidak sah. Mana kitab dia ambil, kita apa dia. Ya, kalau tuan-tuan dengan semayang 2 rakaat mati api, kena berhentilah. Bahawa tak sah semayang, api tak ada. Boleh tu? Tak ada nas, tak dalam Quran, tak dalam hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi oleh kerana jiwa kita yang gelap, lebih gelap dari api yang kita padam. Jiwa kita yang perlukan sinaran nur zikir. Pada ada di kalangan arifin, bukan awam, arif, orang yang arif, memilih beberapa jalan. Cuma dalam kaedah fiqh kita, ya, lil wasail hukmul maqasid. Lil wasail hukmul maqasid. Apa hukmul maqasid? Kita istihdarul qalbi ila Allah, untuk menghadirkan hati kepada Tuhan. Maka segala sebab yang membawa kepada hadir hati, kejam mata, itu setengah daripada cara yang pernah diambil talaki zikir daripada Nabi SAW oleh Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar. Dia suruh kejamkan mata. Ini isyarat bila mata luar yang asyik mengenal makhluk dipadamkan, memudahkan mata dalam yang boleh mengenal Tuhan diajar berbuka supaya dibuka. Ya, basirah, dia boleh mengenal Tuhannya. Basar tidak. Masa luar ni dia kenal apa? Dia kenal makhluk sahaja. Oleh itu padamkan sementara, tutup mata kita supaya mata dalam terbuka. Itu ada isyarat-isyarat. Waktu pentingnya waktu malam tu ada rahsia-rahsia. Ibadat di waktu malam pun lebih afdal daripada waktu siang. Itu sabit dalam hadis-hadis Nabi SAW. Jadi pilih waktu malam tu adalah merupakan satu daripada ada isyarat-isyarat penting. Dan bermula daripada Masjidil Haram. Atau lalu kan Rasulullah SAW, Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa, yang sekarang satu dunia mengetahui keadaan ujian hebat umat Islam di sana. Di sana besoklah tempatnya berlakunya kebangkitan Islam di akhir zaman, yang mana Allah Ta'ala berkati di sekeliling perjalanan Nabi daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Ya, masjid isyarat kepada penyucian. Masjidul
hakikah. Masjid hakikat kita pun tak. Dalam hikam disebut apa? Kaifa yarhalu ilallah wa huwa. Kaifa, macam mana kamu nak berjalan ke Tuhan? Ayyadkhula hadratallah wa huwa lam yatatakhar min janabati ghafalati. Macam mana kamu nak berjalan ke Tuhan? Ya. Macam mana kita nak masuk dalam hadratillah sedangkan kamu belum bersuci daripada janabah kelalaian. Dalam hukum masjid, kalau orang berjunub maka diharamkan masuk duduk dalam masjid kadar tumakninah. Kalau boleh boleh lalu atau ambilus sabil. Mana duduk masjid dikena penyucian. Maka di sini disyarat dua masjid. Masjid yang hebat, Masjidil Haram mempunyai kehebatan yang khas. Masjidil Aqsa juga mempunyai kehebatan yang khas. Maka dua masjid. Maksud tempat apa tu? Isyaratun. Ya, supaya kita isyarat kepada sujud. Masjid dipanggil mahallus sujud. Kalimah sajada yasjudu sujudan. Masjid ay mahallus sujud. Tempat insan itu meletakkan zahir dahinya ke tempat yang paling bawah, tempat dilacak oleh kaki, supaya lahir kehinaan. Tanpa kehinaan, azul qalbi tidak boleh berjalan kepada Allah Ta'ala. Ya, dua kenderaan besar, azul wal inkisar. Pecahnya hati kita, harapan tak ada lain melainkan bergantung dengan dia. Dan zul, merasa hina diri kita, itu kenderaan ruhani. Dan ini isyarat dari masjid kepada masjid. Ya, barulah dia angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam antara masjid kepada masjid ini diberi isyarat. Ya, disebut jelas dalam ayat ini, linuriyahu min ayatina. Tuhan berikan keberkatan di sepanjang perjalanan. Ya, telah keberkatan dibukakan kepada Nabi pandangan-pandangan yang begitu hebat. Linuriyahu min ayatina, supaya kami menayangkan, memberi lihat akan tanda-tanda kebesaran Allah. Dia dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini perkara yang besar yang kita mengambil pengiktibaran, ialah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permulaan dalam perjalanan yang jauh ini, yang memakan masa yang singkat. Perjalanan terlampau jauh tapi memakan masa yang singkat, itu dipanggil amrun khariqul lil adat, benda yang mencarikan adat kebiasaan. Daripada Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa saja, perjalanan dahulu sebulan pergi, sebulan balik. Itu baru Isra, dia belum Mi'raj. Langit ke langit, jarak dia 500 tahun perjalanan. Bayangkan setelah naik satu langit ke satu langit, satu langit, lepas sampai ke atas Sidratul Muntaha, sehingga Jibril pun tak boleh masuk. Kalau aku masuk, dengan aku terbakar. Itu menandakan Rasul ila nur, dia boleh masuk tembus. Ya, dia naik ke atas lagi, naik kepada mustawa. Ya, sampai pada mustawa dan sampai kepada hadratul kursi, ke tempat pentajalian, dia panggil usul, kesampaian pentajian kepada Allah SWT. Jadi peringkat awal di mana untuk menuju kepada matlamat, wisal, sampai kepada Tuhan, ya, yang disebut kehebatannya maha suci daripada kekurangan. Dan yang nak berjumpa ini ialah tetamu khas, makhluk yang paling hebat. Bayangkan tuan-tuan, makhluk yang paling hebat nak bertemu zat yang paling mulia. Satu cerita bukan kecil ni, cerita yang cukup besar, sehingga menjadi isyarat kepada perjalanan tariqah sufiyah. Semua tarekat yang diiktiraf oleh dunia Islam, oleh para ulama besar dan wali-wali besar, 40 lebih tarekat. Ya, semua perjalanan dia kalau diambil 100% daripada apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi SAW, sebagaimana kita maklum di peringkat awal, ya, sebelum diperjalankan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang maklum kepada kita, sebab kita dah sambut taban tahun,
Ya, ni permulaan ni hari-hari kan. Ada mana ada Islam ya. Jadi peristiwa ini secara zahirnya berlaku dengan ijma' para ulama, ya, dilakukan kepada roh dan jasad. Subhanallazi asra bi abdi. Tidak dikata subhanallazi asra birruhi abdi tak. Kalau dia kata birruhil abdi, dengan roh tu tidak ada iskal, tidak ada kemuskilan. Roh tak ada masalah. Ini berkata abdi mana roh wal jasad. Ya, roh dan jasad pergi sekali kan. Ini kuasa besar Allah SWT yang maha dahsyat. Dan kedua ni berlaku, iaitulah roh dan jasad semalam indan daripada Mekah, ya, daripada iaitulah dahulu daripada setahun sebelum hijrah baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah Taala lakukan peristiwa yang besar. Kemudian peristiwa itu sebagaimana yang kita tahu, kemudian daripada perginya Abu Talib yang banyak jasa kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, kemudian perginya Siti Khadijah, ya, yang banyak bersupport kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan peristiwa ini berlaku mengikut sirah daripada malam Isnin 27 daripada Rejab, dan tidak jatuh pada seorang rasul pun melainkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara ringkas bagaimana kita maklum, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara duduk Baitullah dan Hijr Ismail berbaring di atas lambung yang kanan antara dua kaki bapa mudanya dan anak bapa muda. Itu Sayyidina Hamzah, pak saudara dia, dan Ja'far bin Abi Talib, saudara kandung bagi Sayyidina Ali yang dikelani dengan Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang terbang di dalam syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia syahid dalam medan Mu'tah. Siapa pergi ke Jordan, tempat asramah budak-budak Malaysia tu, ada satu padang luas, padang Mu'tah. Di situ peperangan hebat berlaku, dan syahidnya di antara Syekh Ja'far As-Sadiq, ya, Ja'far At-Tayyar gelaran kan. Allah. Itu anak kepada Abu Talib, Ali bin Abi Talib. Jadi ketika itu datang Sayyidina Jibril alaihissalam dan Mikail, ya, dan satu malaikat yang menanggung mereka tadi hingga didatang kepada Zamzam dan dibawa Nabi SAW, dan akhirnya berlaku peristiwa pembedahan dan penyucian. Kemudian saya ringkasnya dimasukkan dulu suci, kemudian masuk apa, dimasukkan hikmah, ilmu, al-iman, keyakinan, dan seterusnya, kemudian dijahit. Ini semua memberi isyarat kepada kita perjalanan yang sangat hebat yang dilakukan oleh Allah SWT. Peringkat awal apa? At-tasfiyah, penyucian. Tanpa ada penyucian, maka tidak dibenarkan insan itu berjalan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersih daripada kekotoran. Apa kekotoran? Ma'asi, mungkarat, ya, dan benda-benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanggil menghijab diri seseorang. Sebab tu kalau dalam suluk, kesilapan kita terus basuh dengan apa? Ma'ul istighfar, ya, ma'ut taubah, ya, basuh sental dengan taubat sungguh-sungguh, beristighfar sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala. Maka ketika itu dia akan rasakan perubahan dia, ya, perubahan. Sebab inna sikala zunub yamna ila masyila ta'atillah. Sungguhnya berat dosa tu menyebabkan seorang tu rasa berat. Sebab tu bila kita rasa malas nak ibadat, atau ibadat tidak ada rasa, kosong, tu macam tu kita terlampau banyak dosa dengan Allah Ta'ala, ya, terlampau banyak dosa. Kemudian syaitan dan nafsu pula bisik, kau banyak dosa ke? Ya, dia bisik. Sedangkan wali Allah mengatakan, ya Rab, dosa kau lebih banyak daripada pasir yang melangkah di pantai. Kalau wali mengatakan dosa dia banyak, tiba-tiba kita pula rasa aku ni ada dosa ke sikit-sikit je kot. Itu semua dah kena tertipu dia. Ya, kita kena rasakan dosa kita mungkin lebih penuh daripada dunia. Ya, kena rasa begitu. Dosa kita lebih besar, lebih banyak, mungkin 2 kali dunia ganda. Sebab bila tak terbuka hijab kita dengan Tuhan, bermakna kita bertepek lagi hijab dosa terlampau banyak.
Dia bila sab, dia bersih, dia confirm terbuka. Batu kita Tajul Arus, dia kata siapa nak berjumpa dengan Araish, pengantin-pengantin Allah, sila bersihkan. Dia bersih aja, dia akan diizin bertemu dengan kekasih Allah, para awliya-awliya. Bagaimana bila belum bertemu apa? Jawab dia belum bersih. Kita pula perasan aku ni rasa dah bersih. Itu bisikan syaitan, kita tertipu. Itu dalam kitab Tabbihul Mughtarrin, kata Imam Al-Ghazali, di antara ni peringatan bagi orang yang terpedaya. Ulama cara terpedaya dia gini, orang ahli ibadat terpedaya dia gini. Semua lapisan tu telah dihurai detail oleh Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Mana terpedaya dalam berjalan, terpedaya dalam mencari ilmu, terpedaya dalam mengajar, terpedaya dalam berjalan, terpedaya dalam suluk dan sebagainya. Semua ada. Sebenarnya hakikat adalah ujian daripada Allah. Sengaja Tuhan jadikan. Dia nak test kita. Ya liyabluwakum ayyukum ahsanu. Siapa yang betul, tes betul-betul amalan dia, maknanya betul. Jadi kemuncak daripada Isra dan Mi'raj ialah kemuncak yang besar, liqa. Itu pertemuan di mana Allah Taala membuka hijab terus dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berlaku kepada yang lain, nabi dan rasul pun tak berlaku. Ya, mana secara jaga. Ya, tapi di atas Tuhan angkat. Bukan bermakna Tuhan duduk di atas. Ya, tempat sesuai dengan kedudukan peristiwa yang sangat dahsyat ini, maka tempat dia diangkat di atas. Ya, macam kita nak beri satu hadiah yang mahal kepada satu pelajar yang mencetuskan ya nama baik sekolah dia satu Malaysia misalnya ni kan, dia tak bagi tepi jalan dan cikgu panggil bagi pensil batang. Tak ada. Dia buat satu majlis besar, ada pentas, panggil ibu bapa sekali ya. Sebab ni apa? Budak ni pecah rekod. Itu kalau kita sama kita. Ini bukan kita sama kita, ini antara seafdal makhluk dengan pencipta makhluk sendiri. Maka diangkat dan sampai kepada Hadratul Qudsi ditajadi di situ. Mana yang ditajadikan kepada baginda sallallahu, zat yang wajib wujud, yang tetap dasar dia ialah laisa kamisli syai'. Itu dasar yang lain tadi. Yang kata Tuhan berpihak di atas yang menjadi kafir musyabbiha nanti. Pada menyerupakan Tuhan dengan makhluk, itu salah. Ya. Cuma Rasul mulia diangkat ke atas, kemudian dibuka. Itu maksudnya. Macam kita lah, antara nazir dengan manzur. Nazir dengan manzur. Apa manzur kita? Kita duduk atas surau, yang kita lihat manzur luar, kereta, bangunan-bangunan laut, semua di luar. Ya, yang duduk melihat di atas surau, yang dilihat tak semesti atas surau, di luar surau. Jadi maknanya Rasul yang mulia diangkat ke atas sampai kepada iaitu Hadratul Qudsi, kemudian baru ditajalli. Itu kemuncak. Ya, memberi faham kepada kita bahawasanya kita diberi oleh Allah SWT untuk mendapat, ya, bukan dapat macam Nabi itu diangkat, tidak. Mana makna-makna isyari daripada Isra dan Mi'raj itu boleh diperolehi. Oleh siapa? Oleh satu kejadian yang aneh, yang mahal harganya, iaitu hakikatul insan, hakikat diri manusia. Dia boleh diidrak, menangkap benda-benda yang hebat. Sebagaimana mana apabila dia bersih daripada kekotorannya. Dalil, alastu bi rabbikum qalu bala. Tidakkah aku ni Tuhan kamu? Maka semua qalu, berkata sekalian, ma'asyirar ruh. Roh di kita sama ada roh orang beriman yang ada sekarang atau yang tak beriman sekarang ni. Ketiga itu semua jawapan dia sama. Sebab apa? Tidak ada sebarang najis, kekotoran, hijab dan sebagainya, bersih. Nafsu tak ada di alam itu, syaitan tak ada di alam itu, bersih. Spontan dijawab, semua kenal. Bermakna setelah mengenali Allah Ta'ala, bila diturunkan balik ke dunia ni yang masalah dia. Tuhan uji kita, dipakaikan dengan jasad sangkar yang berbagai warna, bentuk, corak, berbagai bangsa, kemudian diuji dengan nafsu, syaitan, dunia dan sebagainya. Maka yang tinggal dah tinggal sedikit. Jadi proses tu ialah didatangkan balik para rasul untuk membersihkan. Jadi dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini, yang pertama yang perlu kita fahami ialah pembersihan. Ya, tasbih.
Tanpa pembersihan kita tidak diizin untuk masuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan boleh semayang kalau di kaki kita ada najis, ya, tak sah semayang. Tai ayam dipijak tak? Dipijak pula tai ayam punai kan? Oh, satu suar baru. Dia saja dia semayang pada 2 rakaat semayang, 2 rakaat semayang, siap menangis semayang. Sah tak semayang? Tak sah. Confirm tak sah. Ya, sebab apa? Syarat sah semayang ialah suci. Ya, suci daripada najasah dan suci daripada hadas, sama ada besar atau kecil. Itu syarat. Bagaimana kalau syarat luput, masyrut jadi tak dapat lah. Itulah awal lagi. Itu maknanya. Itu sembahyang zahir. Kalau sembahyang yang batin, rohani kita, begitu juga. Kena dibersihkan. Ya, kita basuh je muka, kata Imam Ghazali, kita kena bertaubat daripada segala anggota di muka kita. Mata kita yang melihat benda yang dilarang oleh Allah, mulut yang bercakap benda yang tidak diizin oleh Allah Ta'ala, telinga yang mendengar benda yang tidak direstui oleh Allah Ta'ala, semua kena basuh. Dan bila kita basuh tu niat bertaubat sekali. Ya, niat taubat daripada semua anggota yang kita basuh, yang kita lalukan dengan air tadi. Dan antara kata dia rasakan khasatkan air itu ialah ya nur, itu lain, itu ada bahasa lain lagi. Tujuan dia apa tu? Dengan adanya awal ialah tasbih, maka menyebabkan insya-Allah di depan ni cantik. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Siapa cantik di awal dia, maka cantiklah di hujung. Cantik di awal apabila ada pembersihan kalbi kita. Jangan ada sembarang penyakit yang amat bahaya. Ya, penyakit yang amat bahaya. Buka ulama buka dekat 800 penyakit. Sebab tu kalau tak mengaji ilmu tasawuf, memang dia tersawuf begitu. Ya. Ini dia kata kau jangan mengaji tasawuf, anti tasawuf. Tak, yang tak mengaji tasawuf dia akan jadi lebay tasawuf nama dia. Habis tasawuf. Ya, habis tasawuf. Yang haram betul haram bersawuf. Sebab apa? Dia tidak reti menilai. Dia buat ibadat tapi dia sawuf habis. Ya, sifat-sifat mazmumah habis dia sawuf. Dia buat ibadat riya, buat ibadat ujub, sum'ah, ya, dan sebagainya, habis dia sawuf. Ya, menyebabkan amalan dia jadi melongkang, kotornya. Ya, maksiat atau rupa maksiat senang. Tapi kalau taat atau rupa maksiat ini sukar kan. Ya, dia taat tapi dalam ada afat, ada penyakit. Ini masalah yang perlu dibersihkan. Jadi baginda SAW diisyarat tu, dibelah tu. Mana pembersihan bukan sekadar luar. Pemberian yang besar ialah pembersihan dalaman kita tadi. Dibuang daripada segala sifat mazmumah. Kalau tidak, kita takkan dibenarkan berjalan dan rohani kita takkan pergi ke mana. Dia beribadat dia tu. Ya. Tongi tempat tongi kosong. Itu satu. Habislah. Jadi apa sudah siap saja berlaku benda tu, apa yang berlaku sebagaimana telah maklum, ya. Terus Rasulullah SAW dipimpin oleh Jibril alaihissalam. Ya, dipimpin oleh Jibril. Bermakna apa? Dalam perjalanan ini perlu kepada apa? Pemimpin. Kalau rohani biasa digunakan lafaz apa? Iaitu murabbih atau mursyid. Ya. Ada kena cari tentang mursyid yang kamil. Lagi pula mukammil, dia sempurna dan dia boleh menyempurnakan kerohanian orang yang dipimpin. Ya, cari tentang mursyid. Talabu syai' wajibun ala kulli murid walau kana min akabiril ulama. Mencari akan mursyid yang membimbing rohani menjadi kemestian walaupun dia terbesar dari ulama ilmu fiqh, ilmu zahir. Ini berdasarkan isyarat dalam Isra wal Mi'raj. Sudah bersih, kemudian dia berjalan. Itu yang kedua. Bila dalam perjalanan pemimpin ada, dia kena berjalan. Ya, Rasul berjalan. Ya, dan satu manzilah, manzilatul ula, manzilatul saniyah. Dia ada kan manzilah-manzilah. Tempat stesen yang Nabi berhenti pertama apa? Manzilatul ula ila Taibah. Ya, dia turun dia. Jibril kata sembahyang 2 rakaat ya Rasulullah. Setelah pun tanya, di mana tempat ini? Ini ada dipanggil apa? Taibah. Di mana Tuhan akan berhijrah kepadanya. Setahun lepas tu Nabi pun berhijrah. Itu panggil Madinatul Munawwarah. Maknanya dalam perjalanan dia ada manazil.
Ya, peringkat-peringkat satu peringkat. Ini perlu kepada maknanya pimpinan yang memimpin satu makam, satu peringkat. Ya, semua diisyarat. Zahir dia ada, rohani pun ada. Jadi amanahnya ada apa? Perhentian rohani. Dalam perjalanan dia ada stesen dia. Ya, kalau kita dah nak Naqsyaband ada stesen dia. Lataif 7 selesaikan dulu, tembak dia. Bersih, naik lagi ke atas. Dia pergi Nabi Isbat, Wukuf Qalbi dan seterusnya. Ya, supaya bersih, pembersihan itu berlaku seperingkat demi seperingkat. Dan bila dalam perjalanan pembersihan berlaku, dia akan berlaku dan muka syafat, pembukaan. Tuhan akan buka. Sebab apa buka? Sifat qalbi kita ni, sifat dia macam cermin. Cermin sifat dia apa? Layak idrak, dia boleh tangkap. Ke mana saja kita arahkan, dia akan tangkap. Syarat cermin tu bersih, jangan dikutuk. Bila dia bersih, kita hadapkan ke kereta masuk dalam tu. Kita hadapkan pada orang ada dalam tu. Dengan syarat dia bersih. Jadi oleh kerana telah dibersihkan isyarat tadi, baginda paling awal dibelah tentang ni. Kemudian berjalan. Bila berjalan terbuka, satu terbuka. Maka kena report. Cuma ada report, ya Jibril, ini apa ni? Padahal bukan Rasulullah tak tahu, dan hakikatnya Rasulullah lebih hebat dari Jibril. Ya, Rasulullah lebih hebat dari Jibril. Kau tidak kena kau yang mak, aku tak jadi dengan Jibril pun tak jadi, dan Jibril sendiri pun semua makhluk termasuk Jibril jadi daripada nur Rasulullah SAW. Cuma nak isyarat dalam perjalanan ini, mesti ada orang mungkin dan mesti ada tempat rujukan. Ya, kemudian dalam istilah sufi, pembukaan itu sama ada dalam bentuk waridat yang datang, ya, dalam masuk alamin misal dan sebagainya. Cuma dia kena tahqiqkan dengan orang yang memimpin tadi, dengan isyarat-isyarat rohani ataupun dengan cara yang maknanya ada ditentukan dalam masing-masing punya perjalanan. Sebab ada masing-masing kan, Ahmadiyah cara dia, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Satariyah, Samaniyah, itu semua jalan-jalan yang telah diiktiraf, masing-masing ada jalan, ya. Maknanya dia akan terbuka satu demi satu pembukaan, dan pembukaan ini akan memberikan pengajaran besar kepada kita secara zahir dan secara batin. Apa yang dibuka kepada Nabi secara umum, dua perkara yang ditayangkan. Kalau segi akhlak, keruntuhan akhlak ataupun maknanya kehaibatan akhlak. Kehaibatan akhlak, bila Nabi jalan, dia tengokkan sabit tumbuh balik, ya. Rasulullah tanya, ini apa isyarat Jibril? Inilah isyarat orang yang berjuang pada jalan Allah Ta'ala. Jadi pahala dia diganda-gandakan oleh Ta'ala. Termasuk mana muslimah masyitah yang sanggup maknanya tegas menyatakan ketuhanan Allah Ta'ala walaupun di berdepan dengan raja. Sebab dalam hadis Nabi kata, afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad itu besar, tapi jihad lebih besar lagi apabila kamu berkata benar di depan pemimpin yang tidak maknanya adil. Walaupun kita tahu resiko tinggi, tapi kita sanggup bercakap sebab kita lebih membesarkan Allah daripada makhluk. Itu di antara isyarat-isyarat ni, ya. Mari dapat sampai dia ni ditayangkan dalam peristiwa khusus Isra wal Mi'raj tadi. Bayang hebat tak hebat tu masyitah Rasulullah menyaksikan, dijadikan satu gambaran dalam peristiwa perjalanan yang hebat, ya. Dan begitulah seterusnya keruntuhan akhlak, ya, orang yang ada suami, ya, buat kerja dengan, ya, makna yang lain. Yang perempuan pula begitu, ada suami halal, dia makan yang haram, dia laknat oleh Allah Ta'ala. Dia makan riba cara dia, ya, yang menipu cara dia, yang tak menjaga lisan, semua ada digambar-gambarkan dalam pemandangan alamil misal kepada Rasulullah SAW. Sampai dilihat terus penghuni syurga dengan nikmatnya dan juga penghuni neraka dengan keadaan. Semua ditayangkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita bahawasanya peringkat keimanan jangan sekadar ilmu yakin. Yakin bil ilmi itu dipanggil peringkat ilmu yakin. Dia kena naik peringkat keimanan kita sampai peringkat yang lebih ke atas daripada itu. Ya, kalau ilmu yakin maknanya apa? Makana nasyi'an an burhani wad dalil. Ilmu yang dibentuk pengetahuan daripada burhan, dalil. Itu ilmu yang wajib fardu ain. Itu label paling bawah tu. Ilmu usuluddin sifat 20 itu kena lepas. Bila dia naik atas, ya, apa yang di Rasul sebutkan
azab, nikmat. Sekarang Rasul sini nampak. Itu menunjuk pada kita apa? Ainul yakin. Dia kata makana nasyian anil kasyf. Mana benda terjadi daripada apa? Kasyaf. Tuan buka terus. Buka. Bermakna kalau sekiranya contoh ahli mukasyafah, ya, dalam azab kubur dalam hadis sahih semua dia, tiba-tiba tuan buka pun nampak dan mana kuat. Sesuatu lebih kuat, dia nampak sendiri pun terbuka anda ni. Maknanya apa? Itu setengah daripada peningkatan ainul yakin, dan dibagi pada hakul yakin, iaitu makana nasyian an syuhudi wal ayan, dijadi daripada musyahadah. Itu disebut dalam hadis sahih. Bermakna gambaran Isra Mi'raj, ya, gambaran peningkatan keimanan yang digambarkan satu peringkat, di mana last sekali hakul yakin, iaitu Rasulullah SAW bertemu terus dengan Allah SWT. Ya, maknanya dia hadratul qudsi, dibuka hijab. Itulah nikmat yang paling besar. Maka benda ini diizinkan oleh Allah, didapati oleh umat Rasulullah SAW di Kedian, tapi tidak sebagai mi'raj uruj ruh wal jasad. Dia panggil urujul ruh fakat. Mana rohani kita tu diangkat antara satu peringkat supaya dia lebih mengenal. Sebab al-basar la yara illa al-haq wal basira la tara illa al-haq. Mata luar tidak melihat melainkan makhluk tapi mata dalam tu dia buka. Yang ni mata dalam, dia masuk satu alam ke satu alam malakut wal jabarut wal lahut dan sebagainya. Itulah untuk menghasilkan lagi peningkatan keimanan. Jadi kalau kita sambut Isra wal Mi'raj 20 tahun duduk dalam ilmu yakin lagi, bermakna banyak lagi kekurangan, rugi kita. Kita sekadar ilmu, yakin dengan ilmu, dia tidak membuahkan akan zauq rasa. Kalau dia nampak mukasyafah, dia akan membuahkan zauq rasa. Dan rasa ini adalah setengah daripada kekuatan iman yang sangat perlu, supaya jiwa kita ada keperasanan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara apa? Isra. Kemudian bila penyucian ini berlaku, dibukakan lagi menambahkan keimanan, ya, maka bermulalah uruj, dipanggil mi'raj. Itulah kalbi kita bila bersih, dia akan mi'raj, dia akan dinaik, dibukakan. Sebab muka syafah dia naik satu peringkat, maka naik alam pertama, naik atas. Ini isyarat jasad dulu. Itulah bertemu dengan Nabi Adam AS, naik dengan ke Nabi Isa AS, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, Nabi Musa dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu. Satu peringkat. Sebab tu dalam Naqsyaband dia ada apa dia panggil? Masyrab Adami, Masyrab Ibrahimi, Masyrab apa lagi? Musawi, Masyrab Isawi, Masyrab atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jadi diambil daripada Rasul Ulul Azam, diletakkan pancaran Masyrab Adam, Qatifatul Qalbi, Latifatul Ula, wahya Latifatul Qalbi. Masyrab dia Masyrab Adami, ya, Latifatul Saniyah, Latifatul Ruh. Itu masyrab dia, masyrab apa? Ibrahimi. Itu ada macam-macam letakkan. Itu semua benda-benda yang khusus ya diberikan kepada arifina billah. Ada nas Quran, ada nas hadis, ada nas hadis. Quran mana? Quran kata apa? Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Mana amila bima alima warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Maksud itu. Ya. Macam satu lah mamak keling tanya. Dia kata dalam Quran itu semua ada ya. Itu 1 kilo roti berapa keping boleh dapat? Ada dalam Quran enggak? Ada. Untuk pengajar dia tuan. Dia tanya, mana ayat? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Quran kata, hendaklah kamu tanya pada orang yang pakar dalam bidang tu kalau kamu tak tahu. Kan kau nak buat roti, kau tanya mamak keling lah, kan? Senyap tu dia. Ya, jangan tanya pegawai tadbir engineer pula. Tanya engineer 1 kilo berapa dapat roti canai. Dia pun tunjuk mana nampak ni biasa ni. Kan? Tanyalah ahli Quran, dia jawab secara umum. Tambah khas atau umum tu umum. Yang ilmu laduni semua tu masuk dalam ayat tadi. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Dia masuk Tuhan ajar ni. Ilmu cara wahbi.
Bukan ilmu wahbi. Wahbi itu babas kan. Wahbi mana kurniaan. Bila dikurnia, bila syarat cantik. Rubbama warda alaikal anwar fawjadat qad mahsyuan bil asam fartahalat min haitsu nazalat farriq galbak minal aghyar yamla bil ma'arif wal asrar. Ada kala tu nak tuangkan ma'arif, futuhat, anwar dalam kalbi kita yang layak terima. Tiba-tiba tuan tengok dalam tak layak lagi, kotor lagi banyak. Kita nak tuang dalam bekas gelas ni 1001 jenis air boleh tuang. Tuan-tuan nak tuang air mineral boleh, air kopi boleh, air macam-macam kopi dengan syarat itu bersih. Dia bersih kita boleh tuang. Tapi kita nak tuang dia, tengok ada lipas mati tadi kan, kena buang basuh-basuh tuang. Jadi maknanya farriq galbak minal aghyar, kosongkan batin hati kamu daripada makhluk. Kosong. Tiap saat keluar nafas kita dengan dia. Jasad tak apa. Jasad nak pergi kerja bergiran, kau jadi pegawai ke, nak jadi apa ke, darat, laut ke apa, nak bisnes jutawan, milianer, pergilah dengan syarat jaga syariat. Jangan kau menjaga campur riba, campur apa kan, kena dikumban neraka kan. Syariat dah jaga. Yang dalam ni rohani, ni jalan khusus tuan-tuan. Tuan nak kalbi kita. Sebab di kalbi saja layak menerima pancaran nur daripada Allah Ta'ala. Jasad kita tak layak dan ya. Jasad kita boleh nur. Cahaya ni boleh, elektrik boleh dan tuan-tuan. Sebab tu percaya dia. Sebab tu diisyarat Rasulullah SAW Isra Mi'raj tadi yang dibedah tadi. Kenapa dibedah? Isyarat dalam. Kalau perlu bersih, tak payahlah dia boleh ambil sandal mandi ke Nabi kan, ambil lemau ke kan, pus sabun ke, tidak, operate. Maknanya kita kena operate rohani kita. Ya, kena operate rohani kita kan. Kalau tak operate rohani, dan kalau dulu pakai malaikat, apa malaikat? Insan la ya'suna ma amarahum. Mana makhluk yang tidak derhaka kepada Ta'ala, mana isyarat pada bersih. Bermakna orang yang nak membersihkan kita sekarang ni, Nabi Rasulullah tak ada, maka wakil-wakil dia, khalifah wakil dia, rohani dia. Dia telah orang yang telah usul ilallahi ta'ala. Kalau tak usul tak boleh tak ni. Kaifa nad'un ma, kaifa nad'un nas ilallah wa nahnu ba'idun min. Macam mana kita nak tarik orang kepada Allah kalau kita sendiri masih jauh. Kita nak dekat orang ke Tuhan, kita sendiri jauh, macam mana? Tak boleh. Ya, dia air mustakmal. Dia nak pergi basuh najis boleh dengan air dari mutan najis. Lepas tu kata kun ma'an kun ma'an mutlakan. Jadikan diri kamu tu ma'an mutlakan, air mutlak. Sebab air mutlak dia ada dua sifat dalam fiqh kan. Dia bersih dan dia boleh kalau dia tidak mutlak, dia dipanggil mustakmal taraf dia. Sebab tu dalam bahasa Arab kalau tuan tengok ayat Quran turun, wa anzalna minas sama'i ma'an, dibaca dengan nasab ke dengan apa? Dibaca dengan nasab. Ma'an tahura, bukan ma'an tuhura. Kalau tuhur makna suci saja. Air kopi, air Milo semua tu tuhur, dia suci, berarti kita boleh minum. Tapi dia tak boleh buat basuh. Ya, jangan kita buat basuh baju lah kan, ramai datang semut datang. Ya, tahur lain, tuhur lain. Kalau tak dalam Quran datang ma'an tahurlah, mana air yang suci lagi menyucikan. Begitulah kalbi kita suci lagi boleh menyucikan. Dia bertaraf dia arifina billah, dia suci. Apa makna suci dalam kalbi dia? Masih Allah, tak ada, dia dengan Tuhan. Kalbi yang suci ialah kalbi yang bertawajuh setiap saat dia dengan Allah Ta'ala. Kalbi ni boleh pimpin orang kan. Kalau kalbi kita bertawajuh, lagi teruk kalbi majlis tawajuh tak datang, ambil bai'ah dia, tawajuh tak datang. Ni boleh juga lebih malam yang ya, majlis tawajuh tentang Naqsyaband dihadiri oleh para arwah masyayikh ya. Dia datang dia tak cerita banyak rahsia kan. Dia datang mendoakan tawajuh kalbi kita, nur dia penur kita banyak dia buka tu lah ya. Jangan campur cerita pula kan, tak faham. Tapi itulah maknanya ya. Maknanya datang hadir tu ialah golongan orang-orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Sebab majlis dia ya, dan nakkan tawajuh, nak membina tawajuh itu buat orang salih. Kalau yang datang tadi dia gunakan nurul muwajjahah,
Kita ni nurul tawajuh, atas lagi dia panggil nurul muwajjah. Ya, yang itu digunakan oleh para arifin billah. Dia mentawajuh gitu, atau kaedah dia lah ya. Jadi maksud dia apa tadi? Isyarat besar bahawa Rasulullah tidak dimandikan luar saja, bahkan Rasulullah dibuat sampai dalam dibelah, menunjukkan yang dalam tu adalah benda yang sebenarnya mahal. Ya, dia tu yang boleh apa? Menyebabkan seorang sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dua. Hampir kepada pertemuan dengan Ta'ala Isra Mi'raj, dia berlaku apa? Isyarat dalam sufi dipanggil infirad. Ya, makamul infirad. Makam ketunggalan kita dengan dia. Kalau kita dengan makhluk lagi, Tuhan tak buka kan. Ya, kama la yuhibbu al-amal al-mushtarak la yuhibbu al-qalb al-mushtarak. Sebagaimana Tuhan tak mau hati itu disekutu yang lain, qalbi jasad ibadat kita, itulah qalbi kita. Sebab tu bila tiba situ, Allah tunjukkan satu isyarat. Rasulullah naik, Jibril tak boleh pergi. Rasulullah seorang ni. Tu maksud ini. Maksud nak menghadap hadrat Tuhan Makrifat, kita dengan dia je. Jangan bawa orang lain. Qalbi kita tu jangan bawa orang lain, jangan ingat orang lain, jangan pandang orang lain, jangan tawajuh pada benda lain. Terus dengan dia boleh buka. Ya, itu berlakulah pentajalian yang paling hebat, iaitu Rasulullah SAW ya, menghadap Allah Ta'ala sebagai tetamu kehormat. Dan ringkas dia diberikan satu hadiah. Hadiah ini diberi sengaja dalam Mi'raj. Sebab tu dinamakan hadiah ini Mi'rajul Mu'min. Apa dia? As-salah. Sembahyang tu dipanggil Mi'rajul Mu'min. Mi'raj qalbi seseorang pada Ta'ala. Kita dah sembahyang berpuluh tahun, ada tak berlaku urujul qalbi ila Allah? Naik qalbi kita menghadap dia. Sebab si Daud letak dalam kitab dia apa? Pertama 9. Ada dia panggil apa? Dalam sembahyang fiha yahsulu al-khalwah. Dalam sembahyang itu ada makna khalwah. Apa makna khalwah? Dua kita dengan dia je. Berlaku tak ada sembahyang kita dengan dia. Kalau angkat takbir dia pergi pung laut pergi. Orang laut, darat pergi darat, dan pejabat pergi pejabat habis. Kita tidak ada khulwah. Ya, infirad ketunggalan tak ada. Wal mujalasah tunda sila dia. Si Daud sebut nama Tuhan 9. Ya, dan banyak lagi lah tu disebut 9. Dalam sembahyang tu ada 9 mutiara besar yang diberikan dalam kotak ni. Apa di kotak? Kotak salah sembahyang kepada baginda sallallahu. Jadi maknanya sembahyang itu dipanggil hadiyatul ziarah. Hadiah ziarah Rasul terhadap Malikul Muluk, Raja segala raja, ialah Allah SWT. Dalam sembahyang tu ada mutiara. Kita dah sembahyang selama ni, kita dapat tak mutiara khalwah, ya, infirad dan sebagainya lah. 9 tuan-tuan cek balik lah. Kitab tu semua tuan-tuan dah belajar lah tu. Munyatul Musalli kan dah belajar kan. Kitab kecil, mana-mana surah masjid semua ni baca tu. Peringkat basic untuk buat sembahyang, maka diselitkan di awal sikit cara hakikat dia oleh Syekh Daud Abdullah Al-Fatani, setengah daripada ahli ahli tajarrud kan. Orang yang sampai peringkat ahli khutwah. Syekh Daud ahli khutwah kan, tu ahli khutwah. Bumi ni selangkah ni. Ada banyak cerita lagi dah. Tu Syekh Daud Al-Fatani wali besar. Itulah ringkasan daripada apa? Isra wal Mi'raj, intipati ialah jalan makrifat kepada Allah Ta'ala. Maknanya kita sambut makrifat selama ni, kita kena ingat peristiwa besar yang berlaku pada baginda sallallahu alaihi wasallam, ialah liqa, pertemuan yang paling besar di atas. Maka kita dibuka dalam hadis-hadis ialah musyahadah, syuhud kepada Allah Ta'ala. Ya, sebagai ingkat keimanan kita naik, maka lazimkan kita muraqabah dan musyahadah. Peringkat bawah sikit dia panggil muhasabah. Selalu muhasabah, sentar cermin hati kita dengan sentiasa muhasabah. Dan dia naik atas sikit digunakan muraqabah, dan ada rezeki mudah-mudahan dia pergi pada syuhud ataupun iyan dipanggil musyahadatul qalbi ma'allah. Itu baru zikir tepat hakikat dia. Sebab makna zikir ialah syuhudul mazkur wa dawamul khudur. Syuhud akan yang disebut apa? Huwa Allah Ta'ala. Dan dawam kekal
hati kita hudur dengan Allah Ta'ala, dalam makam hadratillah, maka insyaAllah terlepas daripada ghaflah, ghaflatul qalbi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita setiap saat menaikkan lagi makrifat dan nur musyahadah ataupun nur makrifat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan keberkatan Habibullah Rasulullah SAW yang diperjalankan pada malam yang sangat mulia ini, supaya insyaAllah kalbi kita tertutup pandangan kepada yang lain selain daripada dia. Sebab dia kata, ya ajaba kaifa yazalul wujud ila adam am kaifa yasbutul hadis ma'aman lahu wasfil kidam. Kaifa yasbutul hadis, macam mana makhluk boleh tetap dalam hati kamu kalau sekiranya kamu tetap dengan yang bersifat kidam. Mana hati kalau bertawajud pada zat yang qadim, maka hadis akan tenggelam. Itu kalam Sayyidi Ahmad Ibn Idris, iaitu subhanallahil azim la yasbutu litajalli azamatihi syai'un. Segala puji bagi Allah yang Maha Agung, tidak akan sabit mana lenyap yang lain bila Tuhan tajalli akan azamah dia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita gulungan dibukakan rohani kita untuk usul ila Allah, insya-Allah dengan keberkatan Habibullah SAW dan mi'raj yang sangat mulia. Aku qawli hadza wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sayyidina Maulana Muhammad fa inna khaira kullahu biyadika wa anta bina ra'ufur rahim. Alhamdulillah. Subhanallah.